Awak dengar suara saya dekat tu ke dengar suara saya macam ni? Dengar dah? Dua-dua? Okey. Okey. Okey, saya nak kongsikan skrin. Kalau tak nampak boleh bagi tahu. Okey. Kita ada 55 orang. Sepertinya ada berapa 70 orang kot. Okey, tak apa. Okey, harap boleh nampak skrin saya. Okey, tunggulah 5-10 dari sini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua. Kita ramai yang dah enggak ada yang tahu kan. So, saya adalah penyelaras kursus ni. Saya tengah apa yang ada di paparan sekarang adalah kita punya proforma lah. Nama saya Muhammad Anmi Bianyas. Saya daripada Jabatan Sains Matematik FST UKM. Saya ingat ni tahun ke-4 kot saya ajar pelajar macam awak lah kan, genetik, biochemistry dengan bioinfo saya rasa. Jadinya kalau sini awak tu tahulah, kalau tahu maksudnya tahu pasal saya lah. Okey. Kemudian saya akan ambil alih kursus ni sampai minggu ke-14. Jadinya sekarang ni minggu ke-8 lah. Sampai minggu ke-14. Jadinya saya dimaklumkan oleh Dr. Sakina kalau ikut kepada kita punya plan pengajaran ni, dekat sini
Kita ada dekat sini kan, struktur kawalan ulangan gelungan ni, Dr. Sakinah sempat cover sampai while, while loop. Jadinya kita tahu untuk looping ataupun gelungan ataupun ulangan ni, kita ada while, kemudian kita ada for loop, dan kita ada satu lagi do while. Ini Dr. Sakinah dah cover lah, dah ajar. Jadi saya akan ambil alih daripada sini lah, for dengan do while. Jadinya kalau ada apa-apa masalah, awak boleh terus email saya. Dekat sini ada email saya, muhammadami@ukm.edu.my. Saya punya, ini adalah performa yang awak boleh dapat dari UKM Folio lah. Ataupun awak boleh datang ke bilik saya. Siapa yang ada di UKM boleh datang ke bilik saya. Bilik berapa Aras 2. Bilik berapa saya tak ingat, 2117 ke? Saya tak ingat. Tapi bilik saya selang satu bilik daripada bilik Dr. Sakinah lah. Selang satu bilik. Tapi kalau nak datang, kena email saya terlebih dahulu lah. Sebab saya takut saya tak ada. Ataupun ada kursus dia, contohnya nanti saya ada, bulan 6 saya ada kursus beberapa hari. Jadi mungkin, saya tak ingat kena ke tak kelas kita ni. Kalau kena terpaksa kita cari jalan lah macam mana nak gantikan. Saya rasa macam tak kena, tapi nanti saya mak balik. Okey, apa-apa email dulu. Email terlebih dahulu. Okey. Kemudian apa lagi Okey, nanti saya akan beri projek lah sebab kita tak ada final exam. Kita akan ada quiz ataupun tugasan. Kemudian kita akan ada projek. Okey, saya rasa quiz lah kot. Quiz untuk projek. Okey, saya boleh padam yang ni. Okey, jadi kalau tengok dekat UKM Folio, macam ni adalah paparan saya sebagai pensyarah lah. Mungkin nampak lain sikit. Jadi saya dah letak untuk looping, untuk while, do and while loops. Saya dah letak nota, notes ni awak boleh buka. Akan dapatlah ni nota saya. Tapi nota ni sekali dengan while. Sebab biasanya looping ni dia datang sekali arung, sekaligus tiga-tiga tu, while, do while dengan for. Jadi ini nota ni sebenarnya saya ambil daripada buku lah, adapted from this book. Okay, buku Malik lah, one of the books yang kita suggest kita punya performa. Okay, kemudian ada slide Bronson, saya letak sini, boleh tengok juga. Tapi saya tak ikut sangat slide ni. Saya lebih gunakan nota saya. Dan satu lagi adalah slide daripada Malik lah, buku Malik. Kalau kita tengok dekat kita punya kat sini, sekejap ya, performa, sini. Yang ni antara rujukan yang kita guna adalah Bronson. Tapi buku dah lama sikit lah, 2012. Kemudian yang Malik ni. So ni kedua-dua ni, Bronson dan Malik ni, ini slide dia. Kita boleh tengok lah, selain daripada baca ataupun gunakan nota saya. Okey. Jadinya kita nak sambung topik. Saya nak padam yang ni. Okey. Jadi yang kita tengok for loop. For loop is specialized form of the while loop. Jadi sebelum ni kita ada belajar while loop. Kalau ada noise bagi tahu sebelum ni kita tengok while loop, Dr. Sakinah dah ajar. While loop, kemudian kita ada apa? Kita ada beberapa cara untuk kita control while loop. Maksudnya bila nak berhenti. Kan? So while loop kita control, ada beberapa cara. Contohnya kalau kat mana-mana pun ada tulis sebenarnya, tapi saya letak dalam saya punya nota ni. Pertama sekali kita ada counter control while loop. Pertama sekali kita gunakan counter. Contohnya kita letak apa? I. Kan? Yang mana nilai I ni kita akan upgradekan dia
setiap kali pengulangan berlaku. That's why kita guna I sama dengan I plus 1. I, ataupun saya tulis kat sini, I equals to I plus 1. So tentu kalau dalam matematik benda ni tak betul lah. Sebab I equals to I plus 1 bermaksud kosong sama dengan 1 kan. Kita boleh bawa ke kiri. So kita dapat kosong sama dengan 1, which is tak betul. Kan? Tapi dalam komputer ataupun dalam pengatur caraan, I equals to I plus 1 bermaksud I yang belah kiri adalah I yang lama. Yang I yang belah kanan adalah I yang lama, old plus 1. Sekejap ya, saya rasa saya kena mute everyone. Okay, so dalam pengatur caraan kita ada I equals to I plus 1, ini maksud counter lah. I tu dipanggil sebagai counter. Kan? Jadinya bila nilai I ni lebih kecil ataupun sama dengan N, while loop dekat sini akan berfungsi lah. Tetapi bila nilai I ni sampai satu tahap I ni lebih besar daripada N, maka di sini menjadi false. Ataupun dengan kata lain, statement dekat sini, this statement will not be fulfilled anymore, kan? Jadinya this loop ni akan tamat. Bila tamat, teruslah program lain akan di execute. Jadi kat sini ini adalah satu cara lah untuk kita control kita punya loop. So kita just recap balik apa yang awak dah belajar dengan Dr. Sakinah. Kedua, kita ada sentinel. Sentinel ni adalah apa-apa karakter atau apa-apa huruf sebagai contoh yang kita gunakan untuk kontrol kita punya loop. Contohnya kalau kat sini sebagai contoh, bila mana 6 iaitu pemboleh ubah tak sama dengan sentinel, di sini akan menjadi true. Bila sama, maka false. Jadi kita berhenti execute, stop execute the loop. Jadinya kat sini kita ada counter dan kita ada sentinel. Ni just recap ya. Dan last sekali, yang terakhir kita ada flag control ataupun end of file control. Ini kita tak tengok lah. Ataupun flag. Okay, ni adalah while loop. Tapi kita nak fokus pada for loop. Okay, so for loop is specialized form of while loop. Its primary purpose is to simplify the writing of counter control loop. Maksudnya sebenarnya dia jatuh kepada satu kelas saja, iaitu maksudnya dia for loop ni sebenarnya adalah sama macam while loop yang menggunakan counter. Tapi dia nak ringkaskan sahaja penulisan. Okey, yang file yang saya tengah tulis ni nanti selalunya saya akan export kepada PDF dan saya akan share dalam kuliah, dalam weekend folio lah. Jadi selalunya kalau tak ada masalah kan untuk saya export. Maksudnya saya convert ke PDF dan saya akan share. Tapi itulah hopefully okey lah kan. Takut bila saya nak export dia corrupted, nanti tak dapat nak share kan. Tapi saya just bagi tahu je lah beforehand. Okay. For this reason, the for loop is typically called a counter or index for loop. Okay. Jadi command dia macam ni je. For initial statement, loop condition, update statement. Sebelum ni kita ada, contohnya kita ada while loop, kita ada while. Lepas tu kita ada statement ataupun condition kat sini. Kadang kita ada macam-macam lah. Kan? Macam tu je. Tapi kalau for loop, dia ada gini dengan statement. Tapi tengah ni ada 3 komponen yang dipisahkan oleh semikolon. Kalau tengok kat sini kita ada semikolon. Semikolon ni wajib. Awak kena ingat benda ni, tapi sebenarnya tak perlu memorize pun. Sebab kalau awak selalu buat, awak boleh ingat.
Kan awak tak perlu memorize macam hafal tak perlu macam kita nak hafal baca fakta kan, tak. Kalau kita tengok, kita buat selalu, nanti kita akan ingat secara automatik. Okey. Nanti kita tengok apa benda yang ada dekat initial statement ni, loop condition, update statement. Tapi sebelum tu saya nak tengok okey ke, kalau ada masalah boleh bagi tahu boleh type juga dekat meeting chat ni kalau ada soalan. Anyway, saya dekat Ma'amal Bita, ada beberapa pelajar juga dekat sini. Okey. Okey, jadi contohnya macam ni. Kan? Benda ni kan panjang juga ni. Ini adalah sebenarnya kita nak minta orang masukkan nombor. Nak minta orang key in kan, insert some numbers lah. And then apa yang kita akan buat adalah kita akan kira hasil tambah. Simple je sebenarnya. Kan orang masukkan lepas tu dia akan kira hasil tambah. Dan bila dah ada hasil tambah tu kita boleh buat macam-macam lah. Boleh kira purata. Boleh kira purata ataupun apa lagi. Macam-macam lah kan. Okey, jadinya macam mana kita nak buat. Kan? Saya dah ada kat sini tapi saya buat yang barulah. Kita buat file yang baru. Kita save apa-apa pun kita save dulu. Boleh buat sama-sama dengan saya. Oh sorry, saya tersilap. Saya kena save as CPP. Kalau tidak ada, dia tak jadi. So include IOStream. Oops, sorry. Using namespace std int main return 0. Kan ni memang for template dia lah kan, memang selalunya kita akan buat macam ni. Okey. So kita tengok apa yang nak kena buat. Okey, so kita akan minta orang masukkan nombor kan, maksudnya boleh je kalau kita nak tetapkan sila masukkan 5 nombor kan, contohnya macam kita pergi mesin ATM ke kan, so masukkan 6 angka macam tu lah. Tapi boleh je kalau kita nak bagi kebebasan pada dia. Jadinya kat sini kita ada apa? Kita ada 6. Kita ada satu pun boleh ubah. Variable namanya 6. 6 ni adalah apa yang akan digunakan untuk placeholder lah kepada nilai. Kemudian kita ada sum sebab kita nak dapatkan hasil tambah. Kemudian kita ada contohnya average, kita nak cari purata pada nombor-nombor yang dimasukkan. Kemudian satu lagi adalah n ataupun apa-apalah. N ni apa? Ini adalah untuk bilangan nombor. Number of bilangan nombor yang akan dimasukkan, number of numbers. Dia bilangan nombor yang ingin dimasukkan. Okey, so kita tengok kat sini. Sum average 6. Kemudian kita ada satu lagi kan, iaitu counter. Ini yang kita terlupa. Saya terlupa. I adalah counter. Okey, jadi boleh ya, mungkin saya punya kod mungkin berlainan sikit dengan nota ni, tapi basically nak buat benda yang sama. Okey, jadinya apa yang kita nak buat adalah kita tengok kat sini. Average purata, kalau kita ada nombor, bila kita nak cari purata mesti kita buat bahagi, proses bahagi. Kalau proses bahagi, kita mungkin akan dapat nombor perpuluhan, tak semestinya nombor integer. Jadinya average kita kena gunakan double. Kalau kita boleh guna integer kalau kita nak, tapi tak tepat lah. Okey, kemudian summation kan. Summation bergantung pada nombor yang kita masukkan. Contohnya kita 1 tambah 2, 3. Jadinya hasil tambah summation bergantung kepada nombor yang kita masukkan. Kalau kita masukkan integer, integer lah hasilnya. Kalau kita masukkan double, double lah hasilnya. Jadi kalau kat sini kita boleh gunakan int ataupun double. Kemudian 6 ni adalah nombor yang kita nak masukkan. Dia pun adalah int double. Kemudian bilangan nombor yang kita nak masukkan, katalah kita nak masukkan 6 nombor. Jadi bilangan tu mestilah integer.
kan? Sebab takkan kita nak masukkan 6.5 nombor dalam kita punya kod, tak logik kan? Jadinya yang ni mesti integer. Counter pun mesti integer, kan? Sebab dia akan kira bilangan nombor yang dah dimasukkan. Katalah kita nak masukkan 6, dia dah masuk, kita nak masukkan 6 nombor, tapi sekarang ni kita dah masukkan 2, kan? Jadinya nombor 2 tu akan update jadi 3, 4 sampai 6. Jadinya counter juga kena integer, tak boleh double. Boleh je kalau double pun dia boleh je berfungsi kan, tapi kita ambil yang paling tepat lah. Okey, so berdasarkan nota ni kita boleh cuba buat. Okey, seperti biasa kita create variable. Kita create variable, so kita buat int I n. Tengok balik kita punya kat sini, I dengan n adalah integer. Kemudian let's say yang lain tu kita nak guna double. 6 kita nak guna double, sum kita nak gunakan double, average pun kita guna double. So kat sini kita declare variable. Kemudian dalam masa yang sama kita boleh kalau tengok kat sini saya guna apa sekejap. Kita boleh letak I sama dengan 1. N kita tak letakkan. Lepas tu kita akan see out, kita tanya dia how many numbers do you want to insert? Contohnya lah kan, boleh guna apa-apa ayat yang sesuai lah. Berapa nombor yang awak nak masukkan? Tak perlu n line, tak perlu endl pun tak apa. Nak buat pun boleh sebenarnya. Jadinya cin n. Kalau awak takut tak jadi ikut awak boleh terus run kan. Cuba run, compile dulu. So sini tak ada error. Dan awak run. Tak keluar pula saya punya. Okay, how many number do you want to insert? 10. Okay, proses tamat. Of course lah tamat sebab kita tak buat apa-apa lagi. Kan kita dah habis dekat sini je. Okay, buat sikit, check, buat sikit, check. Macam tu lah kan, kalau nak selamat lah. Okay, kemudian apa lagi? Jadinya dia dah bagi tahu n, jadinya nanti n ni dia dapat nilai, n yang kita takrifkan pada baris nombor 5, dia dapat nilai, contohnya 10. Then bila dah ada nilai baru kita boleh ambil, boleh minta orang masukkan. Jadi kita type cout please insert your numbers sebagai contoh. So saya nak buat n line kat sini, ataupun please insert your numbers, okay, each separated by a space, kan? Saya boleh dipisah lah. Kalau tak bagi tahu pun tak apa, orang tahu kan, tekan space ataupun tekan enter ataupun enter. Please insert your numbers each separated by a space or enter. Okay, n line. Kemudian apa? Kita try run, boleh ke, betul ke tak ni? Kan? Okay, so far so good. Okay, saya letak kolon kat sini saja je. Okay, sekarang kita nak buat loop, kita punya loop. Jadinya kat sini formula dia macam dalam nota. For initial statement, loop condition, update statement, kemudian apa-apalah apa yang kita nak buat kat sini. Jadinya saya nak buat for sekejap ya. Okay, for, kemudian kita letak bracket. Dalam bracket tu mesti ada 2 semicolon. Mesti ada, macam mana pun kena ada 2. Kemudian kita boleh buat braces ataupun curly bracket kat sinilah. Kita type statement kita. Jadi kita nak minta dia masukkan nombor. Maksudnya kena ada apa? Cin 6. Ingat balik, 6 adalah nombor ataupun variable pemboleh ubah yang akan digunakan untuk simpan nombor yang dimasukkan oleh user.
Okay, apa lagi? 6. Kemudian sum. Pengiraan dibuat pada setiap kali iteration. Kita buat sum equals to sum plus 6. Okay, nanti kita akan bincangkan dekat sini kan. Oh, sorry, dekat nota saya ni kita akan bincangkan tak dekat sini. Sepatutnya dekat atas ni. Yang kat sini kan. Kejap je saya tengok. Bukan yang ni. Bukan yang ni. Dia macam ni lah. Okay. Tapi ini untuk while loop. Sekarang kita nak buat for loop. Okay. Jadinya user akan masukkan nombor. Macam mana saya tahu dia akan masukkan? Sebab saya letak cin dekat sini. Cin maksudnya kita menjangkakan. We expect user to type the number. Kan? And then number yang dimasukkan oleh user tersebut akan disimpan dalam num. Kemudian num ni dia buat apa? Num ni dia akan campurkan ataupun ditambah dengan sum. Kan? Tapi sum ni kita tak tahu nilai dia berapa kan? Mungkin kita tak tahulah. Whatever the value of sum is, dia akan ditambahkan dengan num dan disimpan dalam sum. Ingat balik kalau ada tak sama dengan ni, sama dengan bermaksud assignment. Dia bukan tanda yang ni lah. Ini bermaksud assignment. Kita assign something to something. Assign left to right to left kan. Kalau equals to, ingat balik, equals to kalau kita ada dua tanda ni. Okey, jadinya sekarang ni apa kita nak bubuh dekat dalam kita punya bracket ni. Kan, please insert your number. Okay. Jadi kat sini kita masukkan counter kita. Kalau tengok balik kat nota ni, initial statement, jadinya kita letak I equals to 1. Sepatutnya kat atas ni by nombor 5 tak perlukan I. Tak perlukan equals to 1. Saya letak kat sini. I equals to 1. Kemudian loop condition. Maksudnya loop condition yang mana selagi mana loop tersebut berjalan, jadi kita kena letak condition dekat situ, iaitu I less than or equals to n. N dapat daripada mana? N dapat daripada baris nombor 9 nanti. Kemudian last sekali, update statement. Update statement adalah I equals to I plus 1. Okey, maksudnya kat sini mungkin saya boleh bagi space sikit kat sini. Okey, maksudnya kat sini condition yang ada pada bracket ni akan dibaca pada setiap kali pengulangan. Jadinya katalah kali pertama bila I equals to 1, jadinya pengguna akan masukkan nombor dan nombor tersebut akan disimpan dalam num, dan num tersebut akan ditambahkan dengan sum, whatever the value of sum is, kemudian akan disimpan dalam sum. Kemudian habis ni kita punya kod tersebut akan dinaik atas balik. Lepas tu dia akan I ni akan, maksudnya kat sini nilai I akan dikemas kini. Tadi I sama dengan 1, I menjadi 2. Kemudian kat sini dia akan berlaku perbandingan dah. 2 kurang ataupun sama dengan n, kalau letaklah n sama dengan 10. Kalau true, maka execute lagi loop kita. Kalau false, let's say nanti bila I sama dengan 11 contohnya. So bila less than ataupun 11 ataupun 11 less than or equals to 10, jadinya jadi false, then loop akan tamat. Jadinya mungkin macam terbalik sikit lah dia punya susunan ni kan.
Patutnya mungkin I equals to I plus 1 kena ada kat depan atau kat tengah. I less than or equals to N kena ada belah kanan sekali. Tapi tak buat macam mana kan, memang macam tu kan. Okay, jadi kita kena tahulah. Okay, dah macam tu. Kemudian tengok lagi apa lagi. Kita ada, okay, ni ya, kita akan masukkan nombor nanti dan kita kira average. Looping dah habis, maksudnya semua nombor dah dimasukkan dan dikira dalam sum. Jadi average adalah sum divided by N. Kemudian kita boleh see out. Okay, the sum is, hasil tambah adalah sum N line ENDL. Kemudian satu lagi, the average of the numbers is okay, contohlah lebih kurang sama kot macam kod ni, mungkin lain sikit je lah. Macam kat sini saya gunakan capital N, tapi selalunya capital ni untuk constant. Tapi saya decide guna N sebab N sini berubah. Kita cuba run, hopefully tak ada masalah. Kita nak kena check error. Okay, how many numbers do you want to insert? Let's say kita nak masukkan 4. Please insert your numbers, each separated by a space, ataupun enter, ataupun tab sebenarnya kita boleh gunakan, semua tu boleh. Jadi kita masukkan 1 space, 2 space, 3 space, 4 space, enter. Okay, the sum is 10 and the average of the number is 2.5. Okay, dapat tak yang ada kat sini? Kalau dalam kalau online saya tak boleh nak check kan. Kalau ada kat sini saya boleh check. Tengok kalau ada masalah. Sekejap Yang ada online tu tunggu kejap awak pun boleh siapkan. Dapat. Boleh tak? Dapat. Nak masukkan 10 kan? Oh, 10. Continue. Kenapa? Okay. Oh, boleh tak? Boleh. Tengok awak punya calculation tadi. Betul tak? 12, betul agaknya. Oh, tak apalah, betul. Itu masukkan 4 nombor. Saya buat 4 nombor tadi kan? 1, 2, 3, 4. Boleh tak? 5, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 20. Okey, sebabkan awak dah belajar while loop, saya nak bagi tu kesan pendek ni latihan dalam masa berapa minit? Dalam masa 5 minit, dalam masa 10 minit tolong convert kepada while loop. Macam mana nak buat? Kan sekarang ni kita dah ada kod ni. Sekarang ni sekarang ni kita ada kod ni dalam bentuk while loop, for loop. Jadi macam mana kita nak buat? Saya kena buat page yang baru. After daripada for loop pergi kepada while loop. Macam mana? Dalam quiz ke nanti saya akan minta. Saya akan bagi kod dalam bentuk for loop, saya akan minta awak transfer ke while loop ataupun terbalik. Ada saya bagi while loop, saya minta awak tulis dalam bentuk for loop. Macam mana? Kan, tapi dalam kes ni kita ada for loop kan. Saya minta awak guna while loop. Jadinya basically awak kena tukar baris 13 sampai 17 mungkinlah kot. Yang ni saja. Kot saya rasa.
Okey, baris 13 sampai 17 ni. Macam mana nak tukar dia, jadikan while loop, dan sepatutnya dapat jawapan yang sama. Sekarang ni jam saya 5.41, kita resume 5.51. Sambung balik 5.51. Siapa ada soalan boleh tanya saya, boleh type ke kalau nak dekat meeting chat ni. PowerPoint ke? Boleh tak? Cuba buka balik. Dari nota saya tu pun ada kan, ada tulis pasal while loop punya format kan, contoh. Tapi dalam nota saya tu ada kan benda yang sama. Saya rasa. Buat sendiri. Kan? Tak perlu. Sebab nanti dia akan masuk daripada sini. Okay? Saya itu sebab saya tetapkan. Sekarang yang tu see-in, kena see-in sendiri. So see-in N lah. So N tu tak perlu nilai pun. Awak hanya tapi pun kena ada N lah, kena declare N. Kan? N tu kena declare sebab kalau kita dah declare, jadi kita nak guna. See-in. Kita sikit-sikit lah, 4 ke 10 panjang pula kan. Cuba boleh kan. Betul 2, 3, 4 lah, 9.
Oh, dua tambah satu. Dia itu satu. Dua tambah dua satu tambah satu. Kenapa awak ni ada 3 nombor? Awak boleh masukkan 3. Kan? Kenapa? Ya. Kita tengok je. Abang nama lagu insert, kita masukkan 2. Sebab sebab I awak tu start daripada kosong. Awak tak, maksudnya awak kena buat int I sama 1 bagi semua 6. Macam for loop tadi ada I sama 1 kan? Tapi yang ni tak ada. Bila awak dah buang tu I awak sama berapa kan? Di beginning. Okay? Yang lain kalau ada soalan? Jadi saya nak minta beberapa orang untuk print screen. Cuba print screen awak punya macam ni lah. Kod awak macam ni atau print screen sekali macam ni. Kan? Maksudnya saya nampak kod awak dan screen hitam ni. Macam ni kan? Atau print screen. Atau postkan dekat meeting chat. Meeting chat. So saya nak pilih berapa orang. Tak apa, tunggu sekejap lagi. 550 kan saya pilih. Sorry, 551 kan saya pilih. Okay. Make sure hari ni, habis kelas ni awak faham dah benda ni. Kan? Tidak ni dah lama makin susah nanti. Makin susah nak faham. Okay, ada 2 minit lagi. Kolej mana awak? Kaiwan, Bukit Beng. Dekat dah. Kalau jauh tu balik pukul 7 kan dia buat kan. Tutorial online lah, tutorial. Malam ni. Sama lah kita orang. Oh, hari semalam. Khamis. Sebab kalau fizikal, tutorial buat kat sini malam. Macam 8-10 ada. Boleh buat lah, kalau yang jauh tu susah sikit. Selalunya lah, dulu-dulu petang. Okey, kita sambung dari 551. Senang je kan? Kita nak minta berapa orang tolong share
Saya ambil random dia. Aisyah Yasmin. Aisyah Yasmin. Kemudian siapa lagi? Zin Yingtam, adakah? Dengan siapa lagi? Seorang. Natalie Wee. Boleh letak dekat sini. Copy paste masuk dekat meeting chat ni. Ada tak 3 orang? Ada? Tengah buat sikit. Okey. Siapa tadi? Natalie Wee dengan Zing Yingtam. Okey, Natalie Wee ada. Seorang lagi. Kita tengok jap. Okey. Nampak ni betul dah ni. I equals to 1 while I less than or equal to n. Masukkan 5. So tambahkan, kita check hasil dia 30 berapa 48 19 betul. 19 bahagi dengan 5 lah kan. 5 kali 3 30. Betul lah kot. Ini 5 kan. 40 sorry. 4. Okey, betul lah. 3.8. Okey. Saya rasa betul dah ni. Kalau salah pun tak apa. Just kita bagi tahulah yang saya boleh tahulah awak faham ke tak, ataupun kalau ada yang salah saya boleh tunjukkan hopefully, then awak boleh perbaikilah. Zin hitam ni tak boleh ni ke? Siapa nak run ni kod awak kat sini ni? Kalau awak letak, tak boleh print screen ke? Ke awak buat dekat phone? Phone pun boleh screen capture kan? Cuba print screen. Kalau tak zin hitam ni, awak bagi macam ni je, macam mana saya nak tengok? Kan? Walaupun kod awak betul kan? Aisyah Yasmin, adakah? Dapat tak? Sekejap. Zin hitam ni faham ke tak saya cakap?
Okey. Saya tahu betul, tengok dah tahu betul kan. Okey, saya tahu betul, tapi kalau saya minta bagilah. Okey. Anyway, saya tahu apa masalah dia. Saya tertinggal satu benda dalam kod ni. Ada siapa tahu ke dalam kod saya ni? Yang saya tertinggal. Tahu ke yang kat sini? Okey, saya tertinggal tengok jawapan kawan awak ni kan. Iaitu sum equals to 0 kita kena letak. Sum equals to 0. Kenapa kena letak? Sebab untuk kali pertama masa kita run, katalah bila I equals to 1, bila dekat sini, katalah awak masukkan, kalau tengok pada, let's say, sekejap saya run saya punya code. Okay, how many members? Let's say 4, saya masukkan 1, 2, 3, ataupun saya nak masukkan terbalik, 4, 3, 2, 1. Jadi nombor pertama yang saya masukkan adalah 4. Jadinya kat sini 4 lah. Kemudian sum plus ataupun sum tambah 6. Jadinya sekarang 6 adalah 4. Tapi sum ni apa nombor dia? Tak tahu. Kan? Jadinya that's why kita kena letak sum equals to 0. Jadi 0 plus 4 dapat 4. So that simpan dalam update nilai dalam sum tu iaitu 4. Jadi of course lah macam selalunya bukan tak semestinya bila kita create variable tapi kita tak initialize, kita tak beri nilai, selalunya nilai yang dia akan di assign akan diberi selalunya adalah kosong. Dan that's why kita dapat jawapan yang betul tadi walaupun kita tak letak pun sum ni sama dengan kosong. Kalau kita run macam ni, saya nak masukkan 4, saya masukkan 4, 3, 2, 1. Kan? Kita dapat jawapan. Okay, so jadi sepatutnya kena letak lah. Jadi kalau dalam, let's say kalau dalam quiz ke ataupun dalam projek, kita akan tengok benda-benda yang macam ni lah. Maksudnya awak, dia ada markah untuk declaration and initialization of variables. Contohnya, kan, lepas tu bila awak run, yelah ada kriteria-kriteria dia bila kita menilai atau kita assess, kita assess jawapan awak. Jadinya let's say kita nak buat while loop. Dekat sini kod 2 while. Kod ni pun saya akan bagi dekat dalam kelas lah. Sorry, dalam UKM folio saya akan maknai. Jadi kita kena ubah, tak banyak sangat. Yang kat sini je. Ingat balik kita punya, kalau while loop macam mana, kita kena ada while, and then kita punya condition kita, kemudian dalam ni, saying something. Jadinya kat sini, kita ambil I equals to I plus 1. Kita cut, Control X. Kita letak dekat bawah ni. Then semicolon. Semicolon memang kena ada lah, kalau tidak dia bagi error. Kemudian, I equals to 1 ni, kita nak keluarkan juga. Kita delete, so kita letak ke atas ni. I equals to 1. Okay. Dah. Oops, sorry. Saya terpadam ni. Okay, macam ni je. Ada apa-apa lagi ke? Macam tak ada je. Oh, sorry. Wow. Tukar pada while. Okay. While I less than or equals to n, sin greater than 6. Macam tu lah. Okay, then how many numbers? Let's say 4. Insert numbers. 4, 3, 2. Okay. Boleh Sekejap saya nak tengok. Okay, terima kasih Li Mintan bagi tahu saya kan tertinggal sum equals to 0. Betul lah. Okay, penting benda tu. Okay. Then apa lagi? Kalau tengok dekat atas ni, walaupun saya tak ajar yang while tu kan, tapi kalau dalam nota ni ada kan. Contohnya dekat sini kan, dia buat benda yang sama je. Cuma dekat sini kita dah, programmer dah tetapkan bilangan berapa nombor yang ingin dimasukkan, iaitu 10. Kan? Sebab kita dah set awal-awal n sama dengan 10, jadinya kita akan run while loop sebanyak 10 kali. Kan? Tetapi dalam kes ni kita ubah sesuai sikit lah maksudnya.
iaitu kita minta mereka masukkan ataupun pengguna masukkan N tersebut. Okey, kalau siapa yang tak, saya pun tak pastikan macam mana, mungkin ada pelajar yang tak faham sangat kan, macam mana while ni berfungsi, macam mana sum tu dia akan update setiap kali. Boleh tengok nota yang kat sini macam mana value of sum ni dia akan update setiap kali. Mula dia bergantung pada nombor yang dimasukkan lah. Macam ni saya masukkan 2, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 6, 7. Jadi value of sum ni dia akan bermula daripada kosong. Dia akan update kepada 2, 3 dan sebagainya. Untuk setiap kali iteration, setiap kali pengulangan dia akan update. Okey, sampailah bila yang terakhir sekali I equals to 11 yang bermaksud I less than or equals to 10 is false. Sebab apa? Sebab left hand side ni adalah 11. 11 lebih kecil atau sama dengan 10? Tak, jawapannya salah. Bila salah maksudnya false lah. And then the loop terminates. Okay, nanti kalau siapa yang tak faham lah kan, kalau tak faham tak payah tengok, tak apa. Tak faham boleh tengok dekat contoh saya ni. Okay. Sekejap ya, apa lagi true statement. Okay, kat saya ni kalau ada soalan boleh type Okay, okay, Syah Yasmin, thank you. Okay, sum equals to 0, berapa nombor, insert your numbers each separated by space, enter. Ingat balik kalau kita sambil-sambil ni saya terangkan, saya just recap balik, kita ada white space iaitu enter, tab ataupun enter, tab dengan space kan. Jadi kalau awak nak masukkan nombor-nombor tu awak boleh guna mana-mana, sama ada space kemudian masukkan nombor seterusnya, kemudian tekan space lagi, ataupun awak guna enter ataupun awak gunakan tab, mana pun boleh. Okey, I less than equal to N ni sama lah kot okey. Okey, terima kasih. Okey, Zin Hitam. Saya tahu betul kan. Okey, terima kasih. Ini pun okey. Okey, tak ada masalah. Okey. 566 juga. Terima kasih. Okey. Kita tengok contoh yang lain. Bukan tengok. Kita tengok pada yang seterusnya. Sekejap ya. Yang ni tadi. Okey. Dekat sini ada sikit perubahan, bukan perubahan, cadangan yang kita boleh ubah sikit. Kita punya kod ni, itu kita dah belajar sebelum ni, kita ada increment dengan decrement operator. Jadi sama juga untuk for loop, kita boleh guna juga. So kat sini yang ni ke? Sekejap ya. Saya nak, kenapa dia tak keluar kat sini? Sekejap ya, saya stop sharing kejap. Saya tak pasti kenapa dia tak keluar. Saya bagi saya dalam 30 saat. Code 1.
Okey, sorry. Baik masa. Okey, saya nak kongsikan balik saya punya slide. Sorry, saya punya screen. Okey, ni kod yang tadi. Jadi kita boleh ubah macam sebelum ni. Ubah sikit je. Iaitu kita nak gunakan increment ataupun decrement operator. Ni saya namakannya kod 3, 4 dan saya nak buat apa, increment operator lah. Operator. Apa pun, main kat sini je kan. Saya boleh buat, rather than saya guna I equals to I plus 1, saya boleh buat I plus plus. Kalau kita run, okey, dia boleh bagi kita hasil yang sama, tak ada masalah. Ataupun satu lagi kita boleh guna apa? Kan, ni macam kadang-kadang ada lah kan, kita boleh guna I plus equals 1. Kan, dia sama je maksudnya. Okey, kita boleh guna. So saya buat satu lagi. Okey, saya nak buat 3B. Rather than saya guna I plus plus, saya boleh buat I plus equals 1. So 3, 1, 2, 3, dapat 2. Okey. Kemudian ni contoh yang lain. Kita tengok. Sekarang ni katalah saya minta awak suatu nombor mula daripada kosong, kemudian awak kena see out je nombor tersebut, awak kena increment 5, awak kena tambah 5 kosong, dan tambah 5 tambah 5 tambah 5 sampai ataupun tidak melebihi 20 kan. Jadinya awak buat sorry, boleh cubalah kat sini kan, 4, 4, dan boleh buang semua ni. Okey, yang ni pun boleh buang. Maksudnya kita nak nombor tu start daripada kosong sampai 20, tapi dengan selang 5 kan. Jadi kita buat 4. Kita boleh buat int I macam ni, tapi sebenarnya int ni pun kita boleh masukkan dalam condition kita, dalam statement kat sini. Sorry. Kita buat int I 0, dan I ni tak boleh melebihi 20, paling besar pun 20. Kalau nilainya 20 lah, mungkin 19 ke, ataupun mungkin beberapa tak kisah pun, tapi nilai maksimum ni kalau ada mesti 20. Kemudian I equals to I plus 5. Dan kita see out I. Kadang kita mungkin nak bagi space kan, kita nak bagi space in between numbers tu, macam ni je. Okey, jadinya kat sini ingat ini adalah condition, initial condition kita. Yang pertama sekali, kat initial condition kita. Kita tengok balik kat format dia ni. Kemudian loop condition, maksudnya loop akan berterusan bila mana condition tersebut tamat dipenuhi, iaitu I less than or equal to 10, 20. Kemudian ni adalah increment kita. Ini kita run. 0, 5, 10, 15, 20 kan, tak bagi lebih. Okay, of course sebab cout ni satu baris, sebab cout ni satu baris, kita boleh buang braces ni ataupun curly bracket ni, sebab dia satu baris je kan. Jadi kalau kita run, kita ada masalah. Okay, sekarang dalam masa 2-3 minit cuba cout dalam susunan menurun. Tadi kita ada 0, 5, 10, 15, 20. Sekarang ni macam mana awak nak buat 20, 15, 10, 5, 0. Macam mana? Dalam masa 2-3 minit nak ubah yang mana? Mungkin ubah yang plus tu. Okey. Sekarang ni 6:11, sampai 6:15 lah. 4 minit. Boleh tak?
Macam simple, tapi kalau tak biasa susah juga. Kau semua pergi majlis raya tadi ke? Pagi. Kami pergi dia pakai rumah ini. Polis tak ada buat ke? Ha? Nak habis raya tadi. Kau buat jurusan apa? Awak? Sama? Tidak apa? Bio? Bioinfo. Okay, kalau ada apa-apa soalan ke boleh type je dekat meeting chat. Okay. Okey, kali ni saya tak nak minta sesiapa share screen. Dapat tak awak? Dapat? Siapa ni? Dapat. Okey. Saya tak nak minta awak share screen, print screen pun. Jadinya kita nak perancangan kita nak 20 decreasing order. Kemudian kita nak 20, 15, 10, 5, 0. Ada tak yang sampai negatif 5, negatif 10? Mungkin ada juga kan. Okay, condition. Jadi kita tak nak yang tu, kita stop kat sini.
Jadi stop dekat sini, maksudnya condition kita kena, kalau kita tak control dia akan sampai negatif, dia jadi infinite loop kan, infinite loop sampai minus berapa lah. Jadinya idea pertama adalah kita nak tukar ni kepada tolak. Oh sorry, saya nak simpan ni sebagai file yang baru sebabnya nanti saya nak upload kat ni kan, dekat Folio. So sini 5, 4, saya nak buat decreasing order. Sepatutnya saya kena, yang satu lagi pun saya nak namakan dia increasing order. Okay, jadinya I equals to I minus 5. Okay, kemudian I kita start daripada 20. I equals to 20. Katalah kita terlupa nak ubah kita punya condition dekat sini kan. Jadi kalau kita run, dia jadi infinite loop lah. Sebab apa? Sebab 20 kan. Jadi dia akan siap 20 dulu. Dia akan siap 20 dulu. Kemudian dia akan naik atas 20 tolak 5 kan. Dia akan update nilai I. Jadi 15. 15 kurang tak daripada 20? Kurang. Jadinya sini jadi true. Kemudian dia akan siap 15. Dia akan siap 15 yang ni. Kemudian naik atas. Kemudian I tolak 5. Jadi I sekarang 10. Jadi 10 kurang tak daripada 20? Yes, true. Jadi sini dia akan sini jadi 10 lah kan. Jadi makin lama makin kurang nilai I tu. Dan bila makin kurang, sentiasalah di sini dipenuhi. Maksudnya di sini selalu, this is always true. Jadinya tak boleh guna condition ni. Jadi kita kena ada satu sekat lah. Saya tulis kat sini, kita sekat dia. Maksudnya dengan kata lain, kita ubah mesti I kena greater than or equals to 0. Okay. Jadi bila kita run, kita compile, tak ada masalah. Compile guna control F9 pun boleh kalau nak cepat, tak nak pegang, tak nak menjaga, tak nak pegang keyboard kan. Tak nak pegang mouse, guna control F9 atau run control F10. Okey, dapat situ. Okey. Okey, yang tu semua ada sini ni. Kalau tak faham bagi tahu Ataupun kalau kita nak ubah sikit, kalau kita nak kita nak ini beza antara nombor adalah 5. Kalau nak 2, kena tolak 2 lah. Okey. Biasa je tu. Kemudian tengok lagi apa yang kita ada dalam nota kita ni. Okey, kalau tolak kita boleh gunakan I. Macam mana? Katalah kat sini kan saya ada I minus 5. Macam mana saya nak ringkaskan dia? Bukan nak ringkaskan, kalau saya nak gunakan decrement, saya tak boleh gunakan I minus minus. I minus minus maksudnya I equals to I minus 1. Kan kita tahu kan? Saya kena guna pen hitam. I plus plus adalah I equals to I plus 1 kan? I minus minus adalah I equals to I minus 1. Tapi macam mana pula kalau kita nak I minus 5? Kita nak guna apa? Saya tak pasti. Cuba kita buat I minus equals 5. Boleh tak? Saya pun ingat lupa ni. Okay, saya nak save dulu sebagai file baru. B. Okay, sama juga kan? Boleh dapat. Okay, tapi buatlah benda yang orang mudah faham. Kan, mereka memang tahu, tak apalah kan. Tapi kalau macam ni, orang yang tak tahu programming pun susah jugalah dia nak agak apa benda ni kan. Tapi boleh je kalau ikut awak punya preference. Awak punya apa yang awak suka. Okay, ataupun of course lah. Boleh ke tak boleh ataupun kalau nak buat lain sikit kot, saya rasa mungkin boleh buat I plus equals minus 5. Kan, kita terbalikkan dia. Kita tambah dengan negatif 5 untuk setiap kali iteration. Boleh ke? Saya pun tak tahu. Kita try. Jadi tolak lah.
Kan? Tambah, tapi tambah dengan negatif 5 kan? Okay, kita dapat benda yang sama juga. Okay. Macam tambahkan dengan 1 tambah negatif 1 kan, dapat kosong. Sama juga 1 tolak 1 dapat kosong juga kan? Okay. You can change the example lah to see that the decrement can comfortably be used in the for loop. Ni nota ni agak lama sebenarnya. Jadi kalau ada typo ke apa ke, minta maaf nanti kalau ada bagi tahu saya lah, nanti saya betulkan. Okey. Jadi last kali untuk looping adalah do while loop. Jadi kita dah ada kat sini, kita ada while loop, kita ada for loop, kita ada satu lagi do while loop. Penting juga sebenarnya, ramai keadaan awak akan gunakan while loop dengan for loop. Do while loop ni jarang-jarang. Jarang-jarang lah. Tapi mungkin ada keadaan yang kena guna. Tapi tak mustahil kan. Dalam kuis ke, saya bagi awak do while loop, saya minta awak tukarkan kepada for loop. Atau minta tukar kepada while loop. Ataupun daripada for loop tukar kepada do while loop. Mana-mana lah tiga-tiga ni. Jadinya, kita tengok. Do while loop. Okay, the general form adalah do, statement, while, expression. Dia macam while loop. Kalau kita tengok while loop, kita ada sekejap ya, ke atas ni. Sorry, mana? Ni kan. While loop, kita ada while, kita ada expression, kita ada statement. Sekejap saya nak copy kat sini. Saya nak paste sekejap. Okay, ni adalah while loop. Okay. Kemudian kalau do while loop, dia lebih kurang sama. Okay. Jadi while expression ada dekat sini. While expression. Kemudian statement. Ada statement kat sini. Cuma dia ada do. Kemudian selepas while kena ada semicolon. Tapi dekat sini tak ada semicolon kan. Bila while something tak boleh ada semicolon. Sebab kalau awak buat semicolon nanti dikira end of line. Maksudnya statement akan disconnect dengan while kalau awak letak semicolon selepas while. Tapi tak boleh macam tu. Cuma dalam do while dia kena ada. Sebab dia baris yang terakhir, jadi kita letak semicolon selepasnya. Okey, nanti kita tengok contoh. Walaupun tak banyak sangat contoh kan. Sekejap ya. The statement can be simple or compound statement. Ni statement. Ya, maksudnya saya kat sinilah. Statement ni adalah baris yang dalam ni. Kan? Kalau simple statement bermaksud satu ayat saja. Kalau satu ayat tak perlu braces. Macam tadi kan. Macam ni dikira simple statement, satu ayat. Dia tak perlukan braces ataupun curly bracket. Tapi kalau compound statement, dia ada banyak ayat. Jadi kita perlukan curly bracket lah ataupun braces tu. Maksudnya kat sini dia punya syntax dia adalah kejap ya, do while. Tak nak ini. Do while. Kalau banyak awak kena buat do, kemudian tak cukup ruang kat sini. Do, kemudian awak kena buat braces macam ni, kemudian while. Ini statement statement 1, statement 2 kan, ada banyak statement lah. That's why kita perlukan braces ataupun curly bracket kat sini. While, kemudian expression. Expression semicolon. So dalam do while kena ingat mesti ada semicolon. Kalau tidak dia bagi error nanti. Sorry. Jadinya macam itulah. Jadi kat sini dia kata apa bila kita nak gunakan do while loop. Bila iaitu keadaannya adalah bila kita perlu run kod kita sekali, sekurang-kurangnya sekali. Kan? Kalau tak ada keadaan ni tak perlu guna. Baik guna while ataupun for loop. Tapi kalau perlu at least sekali, mungkin do while ni membantu. Tapi test saya macam saya tak ingat lah kalau
programming language yang lain macam Python ke MATLAB ke, dia ada. Macam tak ada dual loop ni. Sebab dia dah boleh, sebab kita boleh convert sebenarnya kepada while loop, kan? Saya tak ingat. Macam tak ada, saya rasa. Python mungkin tak ada. Sekejap ya, kalau kat sini kita tengok kan. Kita ambil satu contoh lah. Kita gunakan while loop, kan? While I equals to 0, int I equals to 0, while I, which is 0, less than or equals to 20, cout, bla bla bla. Kan, jadinya sekarang ni, kalau kita tengok contoh ni, I less than or equals to 0, maksudnya dekat sini dia true lah, true. Tapi macam mana pula kalau I equals to 25 contohnya? Kan, bila I equals to 25, while ni kat sini akan jadi false. Jadinya looping ni, loop kat sini tidak akan run walaupun sekali pun. Sebab apa, dalam pertama kali pun dia digunakan pun dia dah beri false. Bila false, terus dia akan reject benda-benda ni. Jadi ini pun tak akan run. Tapi dual loop, dia macam seolah-olah bila I sama dengan 25, kemudian kat sini false, tapi dia bagi jalan juga sekali. Lepas jalan sekali tu dah terus keluar. Contohlah, sebab ada keadaan-keadaan saya, output dia bergantung lah apa yang ada dalam statement tu. Kita tengok contoh kat sini ada ke? Maksudnya kena ingatlah, loop will run at least one, sekali je. Jadi tapi kalau tak ada keadaan ni, tak ada keadaan yang mendesak, tak payah gunalah, guna while saja dah cukup ataupun for loop saja dah cukup. So kat sini there's statement execute first. Kenapa statement execute first? Kan? Tak apa, kita teruskan baca. The statement execute first and then the expression is evaluated. Statement yang mana? Statement yang ni. Expression yang mana? Expression yang ni. Of course lah, dia statement tu akan execute dulu. Sebabnya statement ni dia ada di atas. Komputer kan dia baca, program kan dia baca daripada atas ke bawah, sequentially. Kan? Mana dia jumpa dulu, itulah yang dia akan execute dulu. Jadinya sebabkan dia jumpa statement dulu, dia akan execute lah statement dulu. Kan? Kemudian barulah expression akan evaluated kat sini. If the expression, statement dah execute, kemudian expression akan di-evaluated. Lepas tu kalau expression is evaluated to be true, then the statement execute again. Maksudnya dia akan berjalan loop ni, akan berlaku pengulangan. Selagi mana expression is true, the statement will continuously be executed. And dia akan execute selagi mana expression ni true. Misalnya kat sini, katalah awak ada keadaan statement true, kemudian bila expression false, dia akan terus keluar. That's why dia loop ni akan run sekali sahaja. So ni dia punya gambaran lah. Statement, iaitu di sini, kemudian expression. Bila true, ulang balik. Execute statement ni kan, maksudnya dia naik atas. Kemudian dah execute statement, dia akan pergi balik pada expression, iaitu dia turun bawah. Bila false, exit the loop. Kalau true, naik atas balik, execute statement. Okay. Contoh, ni contoh apa ni? Ni sama jugalah dengan yang tadi kan, kita nak minta dimasukkan nombor, kemudian kita tambahkan dia. Okey. Sekejap yang saya tengok. Yang ni case yang sama, maksudnya dual loop boleh guna, while loop boleh guna, for loop boleh guna. Tapi kita tengok yang contoh nombor berapa ni? Contoh nombor 6. Sekejap ya, saya tengok. Sekejap ya, saya tengok.
Okey, kita note contoh nombor 6 yang ni Okey, dual. Saya nak buat kod 6 dual. Okey, saya nak padam semua ni. Kita nak int I equals to 11. Kemudian do cout I, kita bagi space antara I tu. Kemudian kita kena ada increment atau decrement operator. Kemudian apa kita buat? While I less than or equals to 10, kemudian semicolon jangan lupa. Jadinya kita bermula dengan I sama dengan 11. Jadinya kat sini kita bermula dengan I sama dengan 11. Kita akan cout I iaitu 11. Kemudian I kita akan incrementkan dia. Kan, kita akan cout. Kemudian kita akan incrementkan dia. Tak nak lah, saya buat kat bawah ni. I equals to 11. Cout, then I equals to I plus 1, which is 11 plus 1, which is 12. Okay. Kemudian dah increment kan, kemudian akan berlaku penilaian lah kat sini. Adakah I less than equals to 10 is true? Adakah 12? Jadi kat sini, while 12 less than or equals to 10, kan? Adakah true? 12 tak boleh kurang daripada 10. Jadi kat sini dia jadi false. Bila false, terus tamat. Sebab apa? Sebab dia tak memenuhi expression dekat sini. Jadi kalau kita run, kita dapat 11. Maksudnya cout yang dekat sini dia berfungsi. Dia sempat cout sekali je, iaitu 11. Tapi lepas tu dia kata 11 ni lebih, bukan 11, itu dah lebih dah daripada 10, jadi tak boleh cout dah. Stop sekarang kan. Macam itulah lebih kurang macam cara kita cakap lah kan. Stop. Kan, dia lepas sekali je. Tak apalah, lepas sekali je kan, dia tak boleh lebih. Tapi katalah kita ubah sikit. Kan? Contohnya kita nak buat wow. Kita bandingkan dia kan. Macam kita bandingkan dia, saya buat 6B. Saya gunakan do while juga, walaupun function ni function while. Okey, jadi saya nak ambil semua ni. Saya nak jadikan while. Saya letak kat atas. Bila kat atas, while tak perlu semicolon. Macam ni je. Kan? Int I equals to 11. While I less than or equals to 10. Cout I, then increment I. Kan? Jadi kalau kita run, dia tak bagi apa-apa. Sebab apa? Sebab mula-mula sekali bila baris 5 ni dibaca, kemudian baris 6, kan? Terus dia reject. Kan? Terus false. Kan? Memang sahlah 11 ni lebih besar daripada 10 kan. Jadinya kat sini jadi false. Bila false, loop ni dia tak boleh masuk, dia tak boleh tembus. Jadi that's why kita tak dapat apa-apa. Kalau yang tadi, at least sekali, dia lepas sekali je lah kan, tak boleh lebih. Okay? Saya nampak yang dalam bilik ni macam faham semua ya, tapi yang kat depan ni, yang dalam komputer ni saya tak tahu faham ke tak kan. Okay. Sekejap saya nak pandang yang ni dulu. Okay, tapi contohnya kalau awak tengok yang contoh 7 ni, bukan 7, contoh nombor 5 ni, dia kod yang sama macam yang tadi, mula-mula saya ajar tadi tu.
yang kita bincang itulah kan, macam mana kita masukkan n nombor tapi kita gunakan dual, kan? Macam ni, saya tengok kejap. Dekat sini sejuk sekejap ya. Dekat sini tak ada masalah sangat sebabnya kita nak, sekejap saya fikir, I equals to 1 sebab dia memang akan tamat bila I sama dengan n, sorry, greater than n, bukan I sama dengan n. Okay. Ataupun senang cerita, tengok kejap yang kat sini. Oh sorry, bukan ni, tapi yang ni kan. Oh sorry, bukan yang ni, ni kot. Okey, dah belajar dual kan. Okey, macam mana kita nak ubah kod yang wal ni kepada dual? Boleh tak? Sekarang 637. Sekarang 637. Cuba sampai 645. Ubah wal ni kepada dual. Okey. Saya tutup aircon. Ada dua aircon. Dah, siap dah. Cepatnya. Nanti saya akan pilih beberapa orang juga untuk tunjukkan jawapan kat sini. Padam yang ini. Sejuk lagi ya? Saya sejuk pula rasa. Copy paste je kan. Dual kod nombor 7. Dual. Tak apalah, saya dah panggil. Kita terus buat je lah.
Okey, tak perlu berapa minit pun. Hanya perlu 15 saat je kan. Copy paste je kan. Do, dan kita boleh try analyze. Kita minta dia masukkan nombor n. So, kita cuba analyze betul ke tak. Takut jawapannya betul tapi ada masalah lain. Okey. Kita tengok katalah katalah n sama dengan 4. Kita cuba analyze. Kita masukkan 3 lah. N sama dengan 3. Dan let's say kat sini do Cin 6. So pertama sekali 6 sama dengan, let's say kita masukkan apa, 3. Kemudian sum akan bertambah lah, iaitu sum tambah dengan 6, iaitu 0 tambah 3 dapat 3. Kemudian I equals to I plus 1. Tadi, tadi kat sini, sekejap Jadi I dekat sini akan jadi 1 tambah 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Okey, kemudian dia akan bandingkan 2 ataupun I kurang daripada ataupun sama dengan N. Jadi kat sini, satu lagi. I less than or equals to N. Kan, N sama dengan 3 ni kan. Jadi 2 kurang atau sama dengan 3, jawapannya true. Kita analyse macam tu lah. Lebih kurang lah. Kemudian masuk lagi 6. Let's say saya masukkan 2. Kat sini. Kemudian 3 tambah 2, itu sum yang sebelumnya, 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi sum yang baru adalah 5. Kemudian I sama dengan I tambah 1. Jadinya 2 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian ini, 3 kurang atau sama dengan 3, jawapannya true lah. 3 mesti sama dengan 3. Kalau secara matematiknya macam pelik lah. Adakah 3 kurang atau sama dengan 3? Macam pelik lah. Kenapa kita kena kata kurang pula? Kenapa 3 macam sama dengan 3 kan? Tapi dalam programming macam tu. Kan 3 kurang atau sama dengan 3, jawapannya betul. Maksudnya at least ada yang sama dengan tu. Yang kurang tu kita boleh abaikan. Macam tu lah lebih kurang. Jadinya jawapannya true. Kemudian naik atas balik. Bila true, naik atas balik. Sin 6 kita masukkan 6 sebagai 1 contohnya. Kemudian seterusnya sum tambah 1 tadi, iaitu 5 tambah 1 dapat 6. Kemudian I sama dengan I tambah 1, iaitu 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi sini, yang terakhir ni, dalam expression kat sini, 4 kurang atau sama dengan 3, jawapannya false. Bila false, terus tamat, yang sini terus baris-baris yang lain akan dibaca lah. Iaitu average sama dengan sum bahagi N, bla bla bla. Jadi kat sini tak ada beza sangat do dengan while. Dual dengan while. Ataupun even for loop contohnya kan. Tapi dalam kes ni sebab kita tak tahu, sebenarnya kita boleh juga nak guna for juga kan. Kita suruh auto masukkan. Memang kita dah buat pun tadi kan. Tak ada masalah. Boleh guna mana-mana sebenarnya. Okay, no difference. Okay, yang ni you can also use a sentinel dual loop. Sentinel ni maksudnya kalau ini berlainan sikit Tadi kita minta orang masukkan bagi tahu berapa nombor yang dia nak masukkan. Contohnya, please how many, macam ni kita punya soalan tadi. Please insert your how many numbers do you want to insert? Berapa nombor yang nak masukkan? Simpan sebagai n. Tapi boleh juga kita gunakan sentinel while loop atau sentinel do while loop, iaitu kita kata please insert your number and hit -1 to finish. Boleh juga. Itu dipanggil sentinel. Kan tadi saya terangkan kat sini kita ada beberapa jenis while loop, iaitu counter, macam tadi counter yang control. Satu lagi sentinel. Sentinel ni dia akan, dia letak satu nombor, bila tak sama atau sama dia akan
tamatkan loop. Dalam kes ni sentinel kita adalah -1. Kita dah takrifkan kat sini, sentinel adalah -1. Jadinya selagi mana, kan ingat balik yang ni tanda exclamation mark dengan equals, ini bermaksud not equal. Kan? Ini bermaksud not equals to. Ini selagi mana 6 tidak sama dengan sentinel, selagi itulah while punya expression jadi true dan pengulangan akan berlaku. Jadi bila awak type -1, sentinel pun -1, jadinya -1 not equal to -1 bermaksud false. Sebab apa? -1 memang sama dengan -1. Kenapa tak sama pula? Jadi false, maka dia akan stop. Jadinya minta awak tengok yang tu. Yang ni kita akan bincang dalam kelas esok kot saya rasa. Ini pun dah 6:50. Kita habis kelas yang pertama, kita habis awal sikit lah. Jadi ada beza dia. Bukan ada beza, ada sikit trik yang kita nak kena guna untuk dual loop ni. Sebab apa? Sebabnya bila kita masukkan -1 ni akan disimpan sebagai 6. Padahal kita tak nak pun -1 tu. Kan? Sebab -1 ni just nak bagi tahu kita dah tamat. Bukan kita nak, bukan sebahagian daripada 6 kita. Jadi kita kena tambah. Mungkin kita kena buat ubah sikit. Tapi sebenarnya kalau kat sini saya tulis this is not correct, and hence actually for loop ataupun bukan for loop ni, while loop. While loop adalah kita lebih prefer lah, lebih preferred. Okay, so saya ingat itu je. Macam cepat pula kan, sebab while loop tu saya kena dah cover, jadi macam cepat pula. Jadinya sekejap bagi saya masa sikit. Tengok dekat sini performa. Minta awak tengok yang tadi tu, maksudnya yang contoh yang terakhir tadi, yang ni kita akan bincang. Kemudian saya nak sebab lepas looping mungkin kita akan masuk sikit function ke array. Sekejap mungkin kita akan masuk function sikit esok. Masuk function sikit esok. Okey, tu je kot saya rasa. Jadi saya akan cuba hantar apa yang saya tulis ni dekat, saya akan cuba export dan hantar ke dekat folio lah, dan kod-kod yang segala kod yang saya guna ni. Okey, dan juga rakaman ni. Okey, tu je daripada saya. Ada soalan tu buat kali terakhir? Kita ada berapa orang ni? 58 orang. It's okay. Okey, kalau ada soalan later ke, kalau ada buat soalan yang tak kena jawab ke, bukan saya tahu jawabkan, tapi mungkin saya boleh bantu ke, just email saya lah, ataupun ada apa-apa isu yang berkaitan